Tafakun alaih. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat mendengar hadis ini sebelum kita lihat dia punya makna dia. Allah berkata, wahai Adam. Ya, makna hadis ini umum ya. Walaupun kata pada Adam, seluruh anak Adam lah. Sebab itu keluasannya hadis kursi ni. Sesungguhnya aku telah menawarkan satu amanah kepada langit dan bumi, namun mereka tak mampu. Apakah engkau sanggup memikulnya dengan segala akibat? Allah tanya pada langit dan bumi. Maka Adam berkata, apa yang saya dapat daripadanya? Apabila langit dan bumi tak sanggup, maka Allah beri tugas ini kepada Adam. Tapi Adam ni sebelum terima, dia terus tanya, apa akibat apabila terima amanah? Sedangkan langit dan bumi tak tanya. Dia terus tolak, tak sanggup. Tapi sebab manusia ni jenis gitu, tak beri tugas, borang tak isi lagi, terus tanya berapa dah. Itu tugas manusia dah. Mana-mana pun anak kita pergi beli barang pun mestilah ada ganjaran. Itu manusia. Allah terangkan, jika engkau sanggup pikul, engkau akan diberi pahala. Apabila kata beri pahala, bukan semua orang boleh terima hakikat pahala sebab tak nampak. Tapi apabila beri ganjaran dunia, orang nampak. Tetapi jika engkau menyia-nyiakan, engkau akan disiksa. Sebut siksa pun bukan semua orang takut, sebab belum mati lagi. Siksa dunia ni kalau sakit pergi hospital kan, dia tak kisah. Adam pun menjawab, baiklah, saya pasti dapat memikul dengan segala akibat. Apabila Adam menjawab itu, makna kita pun jawab gitu juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita kata ini bukan tugas aku, ni tugas bapa aku. Tidak, kan? Macam anak kita kata kat kita lah, ini bukan tugas aku, tugas bapa aku. Sebenarnya walaupun Allah beri amal pada Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebenarnya kita ini semua khalifah, ikut tanggungjawab. Tidak berapa lama kemudian, sekadar waktu antara subuh dengan asar, subuh pagi ni dengan asar petang nanti, Adam duduk di syurga, berlakulah satu kejadian. Kejadian ini menyebabkan Adam dihantar ke dunia, iaitu syaitan. Syaitan, makhluk yang ketiga. Tiga makhluk, satu syaitan, satu malaikat, satu manusia. Maka Adam pun dikeluarkan ke syurga. Di celah hak tu datang syaitan, iaitu dengan sikap dia macam-macam, menyebabkan Adam dikeluarkan ke dunia kerana khotak dan nisyan dan sebagainya. Itu makna hadis kita, nak beritahu bahawa pentingnya kedudukan amanah. Allah kata, inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal-ard wal jibal fa abaina an yahmilaha wasfaqna minha wa hamal ins innahu kana zaluman jahula. Allah kata, kami telah kemukakan sungguhnya amanah pada kamu, langit, bumi, gunung, ganang, untuk pikul, maka mereka enggan memikul dan bimbang tak dapat menyempurnakan. Ada pula mereka persediaan untuk memikulnya, dan pada ketika itu manusia dengan persediaan sanggup memikulnya. Manusia kena ada persediaan untuk nak pikul amanah ni. Sedangkan langit dan bumi awal-awal ditolak. Maka ulama membuat satu kesimpulan, amanah pertama yang kita kena jaga iaitu amanah kalimatut tauhid. Nombor satu. Sebab tu orang dulu dia kata kena pergi belajar sifat 20. Pergi belajar dulu akidah, ke belajar ilmu tauhid. Betul lah, ikut saluran dia. Nabi kita datang pun, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa naziran wa da'iyan ila siratim mubin. Nabi datang pun kerana nak beritahu bahawa kita kena beriman. Kita kena beriman, jangan kita sembah berhala, dan zaman tu dipanggil zaman jahiliah. Tapi ingat, Nabi nak bawa satu kalimah itu tentangan cukup hebat.
Dan kita sekarang masih berada dalam bulan Muharram, 3 hari habis. Mana tahun ni tahun Masehi, dah berubah dah satu angka. Berubah angka itu bukan berubah hanya di kalender. Berubah itu kan ijtihad ulama. Besar perubahan itu. Kalau tidak besar, kita tak sebut tahun-tahun tarikh Hijriah dalam aktiviti ibadah kita. Tak sebut. Jadi kita tak terasa, mungkin tak perasan yang perubahan besar ini berlaku kerana kita duk banding dengan Disember. Duk banding dengan Disember, aktiviti Disember, November. Maka kita kena hidupkan balik satu takwim. Nak wujud takwim tu kena ada ilmu. Ilmu apa? Nama ilmu falak, ilmu miqat, ilmu matematik. Dulu tak ada pun subjek ni. Sekarang ada di universiti. Universiti yang popular iaitu Kuza. Anak-anak kita belajar di Universiti Terengganu di Kuza tu, ada fakulti tentang astronomi. Dulu kita kata astronomi, ahli falak ni orang-orang bukan Islam. Tak. Asalnya Islam. Tapi dia panggil astronomi. Jadi kita solat pagi ni berubah tarikh, berubah time, pukul 6. Bukan sembahyang kita tu pukul 6 tiap-tiap pagi subuh dah. Dia boleh berubah. Kenapa berubah? Berdasar tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail wa tulijul hayy min hayy wa tulijul mayyit min hayy. Itu maknanya berubah tarikh, berubah tu ibadah kita pun ikut waktu. Jadi itu kita kena jaga syahadah. Apabila kita jaga syahadah, dia menandakan ketauhidan, keesaan kita pada Allah. Jadi syahadat tu mudah, hanya lapas. Tapi yang payah nak jaga. Apabila mendapat tentangan, Nabi pindah ke Madinah. Sebab orang Madinah ni dia lebih mudah terima banding dengan orang Mekah. Khususnya kaum wanita. Yang pergi duduk berunding dengan Nabi tu kaum wanita. Dia cari Nabi masa haji, cari. Jumpa, dia kata kalau macam ni mak, kau ni kena seksa, kena lanyak, payah percaya, kau pergi tempat aku lah. Mana gitu, kita pun sama. Jadi kita kena jaga kalimah tauhid, kalimah syahadah. Dan pagi ni kita sebut dalam solat kita, zikir sebagainya, untuk perbaharui biar kita hidup hari ni hidup dalam kalimah tauhid, kalimah syahadah. Sebab bermula syahadah ini daripada mula kita lahir sampai kita mati. Dan ditanya pun sama juga, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Semua tanya macam tu sampai kita antara syurga dan neraka. Itu hebatnya kalimah yang kita jaga, amanah yang paling besar. Jadi amanah ni kita kena sebut hari-hari, kena jaga hari-hari, kena perbaharui hari. Sebab lapas kalimah la ilaha illallah itu lapas yang tidak ada Allah yang kita sembah melainkan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kata ulama juga kita kena jaga huruf hijaiyah. Kita bunyi kecil kan, huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, za, ra, zal, sin mudah kan. Kita ajar je satu, alif, ba, ta gitu. Tapi ingat, walaupun kita bunyi mudah, dia bukan hanya lambang. Dia bukan lambang. Dia ada makna, ada fadilat, ada kualiti. Sebab kenapa? Sebab bermula yang kalam Allah, dia mula dengan huruf. Sebab tu kita pergi mana-mana pun orang kata belajar Quran kena berbetul makhraj huruf dulu. Kena betul makhraj huruf. Takut betulkah qaf dengan kaf. Takut betulkah antara ta dengan ta. Takut betulkah za dengan za. Takut betulkah sin dengan shin. Apabila betulkah maknanya salah makna. Baru ni ada ustaz kita kat TV, tuan-tuan mungkin tahu, bang kita tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dah berubah makna dah. Tambah alif. Saya pun terkejut. Dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa tahu Allahu Akbar tu Allah Maha Besar, tapi tidak. Akbar tu gendang. Gendang kompak kita palu tu. Saya geling kepala. Kadang-kadang ya, kita kata sikit ya bukan.
Dengan sikit itu kalau kita duduk sebut bertahun-tahun, dia jadi gunung. Bagaimana kita nak bela? Maka kita kena belajar. Syahadah tadi kita kena amal. Maka kita kena belajar balik. Orang kata, mana pun ustaz, aku dah tua. Tua tak ada masalah. Saya banyak mengajar orang lebih tua pada kita ni. Banyak mengajar. Tapi apabila kita mengajar orang peringkat kita backstreet ni, kita tak payah memayahkan dengan ahli bata. Tak payah. Nanti dia balik tak mari-mari. Hari pertama kita nak betul kho dah. Esok tak mari dah. Tambah-tambah hak gigi tak ada pula. Kan? Dia tak mari. Kita bagi peluang kat dia. Bagi peluang. Apabila kita bagi peluang, kita motivasi, insya-Allah. Secerita ni pengalaman saya mengajar Al-Quran ya, kepada orang backstreet. Apabila kita kena huruf hijaiyah, setiap huruf tu sebenarnya ada makna. Alif, kalau kita tulis alif tu memang dia lambang. Tapi sebenarnya alif tu dia kena pecah 3. Satu alif, satu alifun, satu al-alif. 3. Alif tu lambang, alifun tu izhar, al-alif tu pula al tu mana dia kalimah syamsiah dan qamariyah. 3 pecah. Ba tu lambang, al-ba itu baru sebut al-ba, ba al-ba, itu 2 ya, ba al-ba, baun. Jadi itu pecahnya. Apabila mula situ, baru kita pergi pada kalimah, baru kita pergi pada ayat, pergi pada juzuk, baru kita boleh baca. Nama dia warattilil Quran tartila. Itu bacaan sunat tu. Bacaan sunnah. Quran kata, qumil lail, mu bangun malam, illa qalila, sikit apa benda, warattil Quran tartila, mu bacalah sikit Quran secara tertil. Paling pendek tertil ni 2 kalimah. 2 kalimah. Jadi kalimah itu kalimah yang kita faham. Kalimah kita faham. Pendek. Orang kata kenapa pendek-pendek? Sebab napah. Betul. Tapi dia kena kalimah itu dipanggil jumlah mufidah. Jumlah yang kita faham. Jumlah mufidah. Nak ke mana? Itu jumlah. Maka kita kena jaga. Kenapa kita kena jaga? Sebab apa jadi Quran kita baca ni, dia jaga kita. Kalamullah munta'abbad ibadati. Kita baca sebagai ibadah, bukan baca sebagai tadabbur. Tadabbur kita baca nak faham makna. Jadi itu benda kedua yang kita kena jaga. Yang ketiga yang kita kena jaga ialah, mengikut ulama juga, nama dia akal. Akal kena jaga. Akal ni dia tepat berfikir, tepat menapis. Sebab tu Ibrahim dia kenal Allah melalui berfikir. Ya, Nabi pun sama. Allah beri fikiran pada Ibrahim. Bangun pagi dia tengok matahari naik, dia kata haza rabbi. Tiba-tiba petang hilang, bukan. Malam dia tengok bulan, dia kata haza rabbi, bukan. Dia tengok bintang, bukan. Mana fikiran itu? Fikiran yang al-albab. Dia panggil fikiran tahap tinggi. Fikiran tahap tinggi. Kalau tahap rendah, fikiran ada, tapi fikiran statik. Apabila Ibrahim tengok semua itu tak kekal, dia kata ini bukan Allah. Yang kekal ialah Allah yang menjadi matahari, jadi bulan, jadi bintang, siang malam. Maka dia terus pergi roboh berhala-berhala. Itu Ibrahim punya cara. Nabi kita Muhammad fikir juga melalui apa? Tahanus. Bertahanus. Tahanus ni dia lebih tinggi nilai daripada khulwat. Kalau orang dulu dipanggil bertapa, kan? Pergi bertapa.
Nabi bertahanus sebulan. Maka turun ayat, 5 ayat Iqra, 5 ayat. Suruh Nabi study. Iqra ni study. Kita ni kena study. Kita kata aku dah habis belajar. Tak. Bukan study tu semesti kita nak buat CJ, diploma, ijazah dah. Study tu mana dia kita kena ready, bersedia. Bismi rabbika khalaq. Sandarkan aktiviti kita dengan Allah. Kita tak boleh kata kita hebat, kita bagus, kita tidak. Bagus tak bagus, hebat tak hebat, semua kita sandar dengan kuasa Allah. Maka ada orang tanya saya, kenapa Ustaz Quran tu tak mula dengan Iqra? Belik-belik Quran buka Alif Lam Mim. Ini dia panggil soalan logik. Apabila soalan logik, kita kena jawab dengan logik. Soalan akal. Sekarang ni banyak isu bersabit soalan logik kan. Ni banyak benar ni. Sejak manusia dah ada satu benda yang hebat. Dalam khutbah kata semalam, benda dia kata pemikiran bebas liberalisme. Ni khutbah semalam, ana baca rasa bergegar taman. Ana geram dengan adanya benda-benda ni, pluralisme, komunisme, haji mama ni kan. Takut orang yang tak jaga akal, dia pilih dia punya pemikiran tu rosak dia dan orang lain. Ayah pin yang rosak tu gitulah. Dia guna logik. Dia baca hadis innamal a'malu binniyat titik sangat tu. Maka dia duduk jajah hak tu lah. Niat sendiri boleh dia tak faham, tak belajar. Tapi yang heran ada orang hak ikut dia. Ini heran kan? Heran kan? Kita pergi pasar lah, pasar minggu. Kita tengok makcik terjual benda lekeh je. Tak, kita tak mau beli. Ada orang beli hak makcik terjual. Kita tak mau. Makcik terjual benda yang tak perlu bagi kita. Itulah pemikiran. Itulah tanggungjawab. Sebab itu jangan heran, saya dua ni macam-macam keluar. Sejak ada TikTok apa semua kan, macam-macam keluar. Kita jadi risau. Apabila kita risau, adakah kita sangat risau? Apabila kita risau, kita kena jaga. Qu anfusakum wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Muajak keluargamu sembahyang, tapi nak suruh hajak anak cucu sembahyang ni payah, kena ada sabar. Wasta'inu bis-sabri salah wa innaha lakabir illa al-khashin. Orang boleh jaga tu orang khusyuk. Khusyuk tu bukan hanya watak, bukan dramatis. Khusyuk ni, kita tengok drama-drama, ada masa dia khusyuk tak, ada masa dia berperang, ada masa dia berjoget. Itu bukan, itu ikut skrip. Ikut skrip. Ini bukan cerita skrip ni, cerita realiti, kenyataan. Apabila kenyataan, katanya kitab fiqh nasihat. Pemikiran ni ada beberapa jenis. Kita ambil bawah dulu. Satu dia panggil pemikiran cetek. Bukan rendah, cetek. Cetek ni dia hanya sibuk dia bercara hadiah. Cetek ni jumpa dia, oh pagi ni dahsyat, dia kata pagi ni dahsyat. Dia ya, dia tanya orang lain, dia tanya dia, memang ni nganggur benar, oh dahsyat pagi ni gini, aku ni pagi ni belum pernah. Itu cetek. Sementara pemikiran rendah, apa dia kata? Dia asyik menuding jari kau orang. Ni lalu kata, tu jiran aku tu, tapi dia ni macam tu lah, kedekut macam-macam. Tu nama dia fikiran rendah. Sementara fikiran sederhana,
Jumpa dia, dia buka Google, buka handphone, dia sibuk dengan peristiwa. Tengok, dia kata, di negeri China, di Amerika, di New Zealand, tu je kerja dia. Pemikiran tinggi ialah pemikiran yang suka membahas tentang ilmu. Ni kita ni, kita mari bahas ilmu. Sebab ilmu tak apa, ilmu tu melalui fikiran dia boleh bercambah, dia boleh hidup bercambah, dia boleh baca tazkiyah nafs. Qul hal yas'ul la'lamu la'lamu. Adakah sama orang tahu tak tahu? Tak sama. Orang tahu dengan orang tak tahu tak sama. Sebab orang tahu kena beritahu pada tak tahu, orang tak tahu kena beritahu pada orang yang tahu. Tuan-tuan pernah dengar tak Abu Nawas? Abu Nawas ni mungkin cerita legenda di zaman dulu, tapi benda tu ada dalam buku 1001 Malam. Dia ni orang bijak. Satu hari dia lalu kat pasar pun orang tak ajak pun makan, pergi kat dia. Dia naik atas bukit, dia kata, siapa nak dengar cerita? Mari. Dengar cerita. Siapa tak mau dengar cerita? Duduk. Hari ni saya nak tanya, cuba angkat tangan siapa ada cerita. Orang angkat tangan lah. Siapa hak tak ada cerita, angkat tangan. Hak ada cerita pada orang tak ada cerita. Allah gila sungguh Abu Nawas kata. Sebenarnya Abu Nawas nak suruh cari pemerhatian. Dia ada orang macam tu. Dia nak cari pemerhatian orang tak? Dia buat sesuatu. Maka orang pun ajak dia pergi minum free. Tapi dalam satu masa pula Abu Nawas ni hebat dia. Dia boleh berdebat dengan Tok Qadhi. Sebab dia mimpi. Dia mimpi nikah anak Tok Qadhi. Tok Qadhi kata dah mau mimpi nikah dengan aku, mu bayar mahal lah. Bayar mahal apa? Mimpi. Tengok. Mu kena bayar mahal. Okey, bayar mahal tak boleh. Saya duit tak ada. Mu buka pakaian kamu balik dengan seluar dalam, itu mahal kamu. Kata Abu Nawas, pelik sungguh, aku mimpi. Bukan aku benar betul mimpi. Tapi Tok Qadhi kata kena bayar. Balik di rumah dia, Abu Nawas ni, dia ngaji Quran, dia guru Quran. Dia kata apa? Hari ni tak ngaji Quran. Kau balik ambil cangkul, ambil kapak, ambil pisau semua, kita pergi lontar rumah Tok Qadhi. Anak murid dia pergi lempar, gonggang masuk. Tok Qadhi terkejut. Kenapa kamu lempar rumah aku? Sebab Abu Nawas mimpi semalam mari lempar rumah Tok Qadhi. Terkejut. Panggil Abu Nawas masuk mahkamah. Abu Nawas, kenapa mu ajak anak muridmu pergi lempar dengan batu pecah habis cermin? Aku mimpi semalam aku pergi lontar rumah Abu Nawas. Katanya hakim mahkamah, ini perintah siapa? Ini perintah hukuman Tok Qadhi. Tok Qadhi kata nikah mimpi kena bayar, aku pun mimpi melontar pun kena pergi buat juga. Dua-dua tu mimpi belakang. Tapi cerdik Abu Nawas. Ini dia panggil pemikiran tinggi. Walaupun benda tu nama keletong. Nama keletong kan? Jadi pemikiran tinggi ini fa'tabiru ya ulul albab. Nama dia ulul albab ni orang pemikiran tinggi. Jadi kita nak jaga akal ni, jangan akal kita salah pilih. Ni salah pilih. Kita cerdik tapi bab pilih Allah salah. Maka kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Abu Jahal dulu dia salah mikir juga. Salah mikir. Ya? Dia bubuh nama berhala nama Allata. Kita sebut Allah, dia sebut nipi Allata. Sebutan. Tapi Allata tu berhala.
Kita sebut Allah Maha Tinggi. Maka dia tanya Nabi, Mak, Tuhanmu ni serupa dengan Tuhanku kah? Kenapa? Sebab kadang-kadang mu sebut juga Allah. Aku ada Allah tak. Kadang-kadang mu sebut Rabbi. Kadang-kadang mu sebut Ahad. Kadang-kadang mu sebut Ilah. Dalam berdebat dengan Abu Jahal itu, turun ayat yang Allah warning, tak silap saya 33 kali. Amna Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Apa lagi benda yang mu nak komplain Allah? Mu nak komplain apa? Allah cerita aku jadikan langit bumi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Allah kata di perut bumi aku jadi lu'lu' wa marjan. Apa nak komplain dengan aku? Aku jadikan siang malam rezeki. Apa nak komplain? Lari Abu Jahal tak bukan. Itu turunnya surah Ar-Rahman tu, yang kita kena ulang balik. Itulah istimewanya kita jaga Quran dan kita jaga akal. Sebab Quran itu dia boleh membentuk akal dan menggerakkan hati. Quran ni hebat tak hebat, kita baca satu ayat, hati kita mati, dia boleh gerak. Dia boleh gerak. Dia bangunkan hati kita. Jadi Nabi kata, mu bacalah Quran ni walau 10 ayat sehari. 10 ayat. Tak banyak kan? 10 ayat tak banyak. 10 banyak. Syekh kita Ustaz Talib baca dia pun dah lebih dah. Kan? Kenapa dia gitu? Baca tu makna kita jaga Quran. Baca tu. Baca jaga. Jadi itu yang ketiga, nak kita jaga akal. Takut akal kita salah fikir. Dan takut kita semua benda ni kita bercakap atas tajuk akal. Tapi Nabi dah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa zikr. Nabi ni dia bercakap ada masa atas akal, ada masa dia tunggu apa? Firman Allah. Ini kita nak tunggu firman Allah. Mana bercakap ada sumber. Akal semata logik, dia tak sampai ke matlamat. Belah dinding tu pun tak tercapai. Ni, kita tahu apa akal kita, maka kita buat apa? Ramalan. Maka Nabi nak ngajak puak-puak ni beriman. Dia kata Nabi ni tukar ramal. Nabi ni tukar ramal. Sebab Nabi kata ada kiamat, tak ada iman dengan dia orang, tak pernah fikir pun kiamat. Nabi kata ada siksa kubur, tak fikir. Tapi sebab bobo iman, ada yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Hakul yakin itulah sahabat sanggup tinggal Mekah, pergi pindah ke Madinah, bawa iman. Sanggup. Sanggup itu apa benda? Sanggup tu nama jihad, mujahadah. Sanggup itu nama dia jihad. Kau sanggup buat? Ya, itu jihad. Nama dia mujahadah. Tapi nak mari jihad tu dia ada 3 perkara. Satu ada kesanggupan, satu ada kekuatan, satu ada ilmu. Ada orang nak jihad tapi ilmu tak ada. Dia nak buat tak ada ilmu, maka tak jadi. Ada orang ada ilmu tapi dia tak ada kekuatan. Ada orang ada kekuatan tapi tak sanggup. Sanggup tu yang paling penting dalam kita nak jaga apa-apa. Kita sanggup bangun pukul 5, pukul 4 pagi. Kenapa? Sebab kita nak cari fadilat waktu pagi. Kita sanggup tunggu. Kenapa? Tunggu itu tanda kita taat kepada satu majlis dan sebagainya. Kita sanggup buat-buat kebajikan yang orang tengok tak ada nilai hasil. Fastabiqul khairat. Sebab itu balasan Allah pada kita, iaitu Allah kata wa kullu sulamin sadaqah. Setiap anggota kita bercakap, kita buat apa, itu semua ada nilai, nama sedekah. Jadi itu pentingnya kita jaga yang ketiga, iaitu nama dia jaga akal. Yang keempat, ini yang paling luas sikit, nama dia jaga agama. Ini besar.
dah jaga akidah, dah jaga suhuf, dah jaga akal, maka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam madinah. Ayat Quran turun akhir tu. Bila turun masa peristiwa haji pun ni. Habis tak turun dah. Tadi Iqra' kan. Hari ni Allah kata sempurna Islam. Memang Islam sempurna. Bunyan Islam ala khams. Islam bina atas 5 rukun. Kurang tak boleh, tambah tak boleh. Tapi kalau suburkan boleh. Suburkan. Kita kata yang kedua rukun solat. Solat kita suburkan solat tu. Daripada solat wajib kepada solat sunat. Kita belajar bab solat. Ada orang pergi belajar bab solat, satu kitab kecil, nama kitab Musalli, 20 tahun dia pondok. 20 tahun. Ada kawan saya seorang, dia pergi mengajar dulu kajian utama tu. Saya kata, mana kitab? Duduk dalam kepala. Dia baca 2 baris bab kitab Musalli, dia ceramah 2 jam. Terkejut saya. Berapa lama duduk pondok? 20 tahun duduk pondok. Semua dia khatam dalam kepala dia. Kawan saya tu. Saya terkejut. Kita Arab. Kenapa? Dia jaga ilmu tu sampai dia hafal. Walaupun satu bab saja, bab solat, dia hurai sampai orang semua jemaah faham. Nak suruh orang ni jaga, hak Nabi kata mudah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Pendek. Nabi kata mu sembahyang supaya aku sembahyang. Kenapa? Sebab Nabi sembahyang itu dilatih oleh malaikat Jibril. Nabi ambil satu kewajipan, turun Jibril pergi latih Nabi. Mana hak kita buat ni bukan ibadat-ibadat yang budaya ni. Bukan budaya kita buat ni. Kalau ibadat budaya, dia pergi, habis dia tidur tak pergi dah. Ini man amila salihan wa huwa mu'min. Kita buat amal soleh sebab kita beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah hidupkan kehidupan yang baik. Walanajziyannahu, Allah tambah bima kanu yaksibun. Apa kita buat? Allah tambah ni satu, dia punya bonus 10. Satu pahala 10 bonus. Masya Allah. Maka kita pun faham agama yang kita ada ni, dia panggil agama untuk nak bimbing kita. Dia panggil agama sebagai pembantu kita. Dia kata cara hidup agama kita ni. Ya, masih. Agama yang kita ada ni, dia panggil cara hidup. Cara hidup beragama dengan cara hidup tak agama tak sama. Jadi Allah kata, ya, kita mestilah inna dina indallahi Islam. Agama yang Allah iktiraf Islam. Hadis kata ada 73 firqah. 72 yang Allah tolak, satu yang Allah terima, kita ni. Iaitu agama Islam sunnah wal jamaah. Satu. 72 tu macam-macam kita dengar dalam kehidupan kita ni. Daripada zaman lepas Nabi meninggal sampai lah, ada saja yang pernah dengar besar-besar, nama dia apa? Mu'tazilah. Tu. Yang besar tu. Yang besar nama Murji'ah. Yang besar nama Qadariyah. Yang besar nama Jabariyah. Yang besar nama Syiah. Tu besar tu. Dia main. Wa man yabtaghi ghayra islami dina falan yuqbalu minhu. Siapa yang pilih Islam ni selain daripada agama Allah ni, Allah tolak. Itu jelas. Jadi tugas kita jaga. Tugas kita jaga. Para sahabat Nabi nak jaga akidah 10 tahun. Pergi Madinah nak boleh jaga Islam ni, Nabi kena bina masjid dulu.
Kita masjid yang ni lama kita ni indah, cukup syarat, apa lagi yang tak ada. Kalau kita tak jaga masjid ni jadi museum. Apa jadi museum? Anak-anak kita meletak gambar kita ni. Ni, pengurusi masjid tahun 50, 60, 70, 80, 90 sampai 2022. Dia pun mari ambil gambar prek jadi museum. Apa jadi museum? Dia akan jadi serupa dengan pengikut Nabi Nuh. Ni, pengikut Nabi Nuh asalnya alim. Asalnya. Apabila terlampau alim, dia teruja Nabi Nuh meninggal. Syaitan mari pujuk dia. Dia kata apa? Mu ni dah kenalkan Nabi Nuh. Mu lukis gambar Nabi Nuh. Nabi kata la taktub anni syai'an. Mu jangan tulis tentang aku. Mana ada orang tulis muka Nabi? Tak ada. Mana ada? Pada juru tulis hebat kan? Tak ada. Nabi larang. Walaupun ada orang Yahudi pun ni buat macam-macam, hak macam tu dia perosak agama. Maka dia pun lukislah Nabi Nuh muka. Dia pun lekat di dinding rumah dia. Dia nak pergi sembahyang, dia angkat tangan. Rakaat pertama angkat tangan. Syaitan mari pula. Syaitan. mu color dah sikit. Syaitan. Dia pun color. Kan? Cantik. Esok dia pergi semayang, angkat tangan pula. Mu angkatlah dua tangan. Satu tak jadi dua tangan. Syaitan mari pula. Ni, hak syaitan mari ni bukan taraf B, hak first class. Syaitan hak general. Sebab syaitan mari pada general. Dia kata, buatlah leher sikit. Muka bubuh leher sikit. Buat leher, buat badan, berdiri. Ni. Maka pagi-pagi dia tunduk dua. Dia mari pula esok, dia kata buatlah bentuk lembaga. Lembaga bentuk model. Cari besi, cari ketuk siap. Dia kata buatlah bentuk badan. Ketuk siap. Letak dalam rumah. Pergi lagi. Lepas tu mula bunga sikit. Tengok kan. Bunga kan cantik. Spray sikit. Lama-lama buat asap. Lama-lama sembah terus. Hilang dah Allah. Hilang dah Allah. Tengok. Hebat kan? Banyak orang cerita ustaz. Dia kata, ustaz, dulu saya sijil agama mumtaz. Tu cerita dulu masa di sekolah rendah mumtaz. Saya dulu ustaz Quran sepandai baca. Lepas tu lama setinggal hilang. Boleh berlaku ni. Bukan cerita main-main. Bukan cerita main. Saya terkejut. Dulu ustaz saya dekat pondok. Lepas tu pindah sini, sibuk dengan cari makan, hilang. Masya Allah. Akhir zaman Allah akan tarik iman ni. Iman kita ni tuan-tuan, hak kita beriman ni, kalau kita tak jaga, Allah tarik. Akhir zaman Allah akan tarik Quran tu. Buka Quran tinggal kertas putih. Masya Allah. Terpinga-pinga ni. Jangan main. Kalau tak jaga. Dua. Akhir zaman Allah akan tarik hidayah dia. Tak ada. Akhir zaman Allah akan tarik kasih sayang. Habis tarik. Sebelum Allah tarik, kita ikat betul-betul dah. Ni. Ikat betul-betul. Mana yang kita belajar dah, yang kita yakin, yang sebagainya. Maka Islamlah agama yang betul-betul Allah kata, iaitu Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi dia, tak ada agama lebih tinggi. Sebab apa? Sebab dia bagi agama samawi. Agama samawi. Agama dari langit.
bukan agama-agama duniawi ciptaan manusia. Jadi untuk pagi ni cukuplah sikit sebanyak kita mukadimah, iaitu tugas amanah kita dia panggil hifzuddin, jaga agama. Tugas kita maqasid syar'iyah, hak syariat nak sebenar itulah jaga akidah, jaga suhuf, jaga akal, jaga agama. Jadi kalau ada masa lagi saya akan sambung jaga agama itu, bagaimana kita nak jaga, apa ikhtiar kita jaga. Jadi pagi ni saya elok masa kita dah berlalu sikit, kita sudahi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa syarrifna bi syarafatil wahdina wa afina min qabla dunya wa azabil akhirah wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddil kalimati wa wasamul alim walhamdulillah amin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim wallahu alam. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah.